Ha? Takabur. Okey. Tadi saya sebut sikit kan. Takabur. Semua perkara dalam hidup ni, agama ni Tuhan mau kita satu ya. Dia mau kita humble kepada dia. Manusia ni, apabila dia umur meningkat, Tuhan kata dia akan ingat pada Tuhan. Insan. Tuhan kata, hatta idza balagha ashuddah, bila manusia tu sampai umur matang, wa balagha 40 sana, dan dia sampai umur 40 tahun. Artinya matang sebelum 40 ataupun sampai 40. Kalau 40 pun tak boleh nak matang, kita tak tahulah. Maksud Quran kata 40 confirm matang. Tapi kalau 40 pun duk pening lah. Yang mana dah 40 tu kira semua dah matang. Wa balagha 40 sana, dan sampai umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dia akan kata, bila dia sampai 40, dia kata, ya wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur kepada nikmat yang kau berikan kepadaku, dan supaya aku dapat beramal dengan amalan saleh yang kau redha. Tuhan tak ajak kita supaya doa amalan soleh dulu. Dia ajak supaya syukur dulu. Sebab orang ni kalau dia buat amal soleh, sebelum dia reti bersyukur pada Tuhan, dia sombong. Jangan main dengan aku, tiap-tiap tahun aku pergi haji. Jangan main. Dia main masjid sombong. Siapa duduk tempat aku ni? Oh, dia booking dah. Dia ingat berapa lama aku duduk main masjid ni? Dia sombong. Sebab tu bila dia sombong, dia tak dapat makna ubudiyah. Allah minta supaya kita humble dulu. Rendah diri. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kurnialah padaku supaya aku dapat bersyukur pada nikmat yang kau berikan padaku dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihah tardah, dan supaya aku dapat beramal soleh yang kau redha. Kerana sombong, Nabi dah bagi tahu, menolak kebenaran dan pandang lekeh pada orang. Pakai cantik tak apa. Mari masjid saya kata pakai jubah apa? Oh, jubah Gucci. Oh, hebat. LV. Oh, hebat. Kan? Nak pakai kalau duit sendiri tak apalah, yang masalah kalau pergi ambil duit orang marahlah kan. Yang tu yang orang duk tahan tu. Kan? Nak pakai tak apa, tapi pakai kita rasa pasal apa? Saya suka yang cantik, suka-suka kecantikan. Tapi kalau kita pakai supaya hang kena tahu aku siapa. Supaya kau tahu aku siapa. Aku naik rendah ni supaya kau tahu aku siapa. Aku tak sama dengan kau. Standard aku kan standard tak kau. Hamdun nas, pandang lekeh pada orang. Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Dan ini banyak orang. Saya buat contoh misal lah, kan, ringkas lah. Kenuri. Contoh ini simple lah kan. Kad kenuri. Kad kenuri ni banyak jenis. Ada kad besar, ada kad tebal pada buku, ada kad jatuh atas kaki kita pun sakit. Dia macam-macam. Ada kad nipis, ada tak ada kad pakai hantar WhatsApp ya. Mai tak mai sudah. Kita pergi nak pilih kad, contoh. Kita tengok, oh yang ni cantik kad ni. Kita ambil ni. Orang dapat pun dapat kenangan sikit cantik. Kita pun suka nak present kau. Okey. Tapi kalau biasanya orang perempuan, bukan sini tak ada lah, setengah orang perempuan lah. Dia kata, abang takkan nak pakai kad ni bersama dengan staf bang tu. Pasal dia lekeh. Janganlah duk kaitkan dengan dia. Kita pakailah. Belilah kad tu, dah kita ada duit. Tapi bukan kerana supaya aku tak sama dengan taraf dia. Ini benda yang sangat susah untuk manusia. Siapa saja akan ada dalam jiwa dia, aku mesti lebih daripada kau. Sebab tu iblis tak mau sujud ke Adam. Sebab tu Tuhan repeat. Bukan masalah berat sangat nak sujud tu. Tapi masalah
Kesombongan. Aku tak boleh sama dengan kau. Sebab tu Nabi SAW, kerendahan ini yang Nabi ajar. Dan ia adalah satu penyakit. Bila dia duduk dalam diri kita penyakit. Penyakit itu, tuan-tuan, dalam Quran, saya dah sebut berulang kali, dalam Quran, tuan-tuan tengok banyak dosa yang Tuhan kata, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Tapi Tuhan tak kata, dia ni adik-beradik syaitan. Siapa Tuhan tak kata? Melainkan satu perkara. Apa dia? Siapa dia adik-beradik syaitan? Minum arak. Sesungguhnya orang yang minum arak adik-beradik syaitan. Minum arak, syaitan. Tuhan kata, fashtanibu, kan? Jauhkan dia. Dia daripada amalan syaitan. Jauhkan dia. Innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan. Keji daripada syaitan. Fashtanibu, jauhkan dia. Tapi dia tak daripada perbuat amalan syaitan. Tapi tak adik-beradik syaitan. Zina, dosa. Tapi tak adik-beradik syaitan. Tapi adik-beradik syaitan siapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang membazir saudara syaitan. Kerana kebanyakan daripada pembaziran ini daripada kesombongan semata-mata. Ini yang negara kita jadi macam-macam punya masalah ni, pasal ada seorang yang punya, bukan seorang lah, banyak orang lah kot kan. Berapa orang kan manusia ni, dia nak hebat lebih pada orang lain. Hebat untuk rakyat tak apalah, hebat untuk dia. Tak kira lah negara mana pun kan. Bila ada macam tu, kita tengok ramailah pegawai kerajaan ke, apa-apa saja yang pegang jawatan ni, apabila dia nak hebat, dia telah membazir. Benda yang 1 juta jadi 3 juta. Benda projek 7 juta jadi 17 juta. Akhirnya memang orang lain yang menderita sebabkannya. Hak tu tak apalah, bab negara macam-macam. Kita sendiri lah. Membazir ni satu, membazir ni ambil hak tak sombong pun sama je. Isap rokok. Bubuh hak tu dulu. Isap rokok ni memang saudara syaitan. Pasal betul-betul membazir. Ada ke tuan-tuan di Kelantan, mungkin tak ada ke apa, saya cerita di Perlis tak apa. Ni CEO Majlis Agama Islam Perlis duduk depan saya, Ustaz Nazir ni. Saya kira jadi imam, dia baca sedap. Kadang-kadang orang ni main ambil zakat, main ambil beras tu RM15, kotak rokok duduk poket dia tu RM18 tu. Dia sanggup ambil duit dia pergi beli rokok, dia cari duit zakat, tak bagi beras kat anak-anak dia. Saya masa belajar tu, saya dengar orang cerita tentang tahanan. Dia ada 2 PLO dengan Hamas, yang di Palestin ni. Dia kata geng-geng yang pejuang-pejuang bangsa ni kadang-kadang adalah sumbangan mereka kan. Tapi mereka ni kaki kisah rokok. Bila kena tahan dengan Israel, untuk dapatkan sebatang rokok tu, tentera Israel suruh dicium kasut dulu pun dicium. Dia ketagih. Membazir. Kemudian kesombongan yang lain. Kita pun ada lah, saya pun ada, mungkin tuan-tuan pun ada. Sombong ni dia mesti main daripada masa ke semasa. Dia akan main kat kita. Islam bukan suruh kita rendah diri kita sehingga tak ada nilai, tak. Tapi jangan sombong. Sombong ni Tuhan saja tahu sombong ke tak. Kadang-kadang orang tu nampak humble tapi hati dia sombong. Tuhan tahu. Agama ni tuan-tuan, ceramah pandai. Tuan-tuan tengok, mari ramai-ramai dengar saya ceramah. Tuan-tuan mungkin rasa macam bagus lah, dia mufti ceramah. Belum tentu bagus di sisi Tuhan ni. Tuan-tuan yang duduk di bawah ni mungkin jauh lebih bagus ni. Saya mungkin ceramah macam Datuk Wan suruh ke apa. Hakikatnya agama ni belajar banyak, pandai apa, cakap apa. Satu saja. Macam mana hubungan kita dengan Tuhan itu. Kita saja tahu. Cerita pasal doa, macam mana doa kita, macam mana hati kita, jiwa kita dengan Allah, rendah diri kita dengan Allah. Allah saja tahu. Nak pretend to be good,
Nak berlakon jadi bagus ni ramailah orang boleh berlakon. Pakai jubah main duduk ceramah, cakap pandai sikit macam saya, ceramahlah. Di sisi Tuhan belum tentu bagus. Di sisi Tuhan belum tentu bagus. Ini hayatud dunia la'ibun wa lahun. Tuhan kata, dunia ini main-main, sia-sia dan main-main. Sebab itu tak payah kesal di mana kedudukan kita ada. Untung juga dia jadi penceramah mufti. Ramai orang lah ni saya tengok program TV pakat nak jadi penceramah. Nak jadi da'i, nak jadi apa, tak apalah. Mudah-mudahan yang naik baik tu tak apalah. Macam-macam cara lakonan, saat-saat menangis, saat-saat apa. Benda tak real. Macam mana nak buat dia sendiri menangis, nak buat pelakon mejak, macam-macam. Sebab orang jadikan benda commercialize. Macam mana nak cari makan dengan agama ni? Dakwah. Ya, Nabi mendidik dan membayar harga untuk mendidik umat. Kita mencari harga di atas nama dakwah. Sebab tu penceramah banyak. Keluar kuliah dakwah. Program reality nak jadi pendakwah. Imam tua, imam muda. Macam-macam. Tapi masalah kita terus banyak. Kita perlukan leadership yang ikhlas membimbing untuk mengeluarkan umat. Ini yang diperlukan. Mudah-mudahan masjid ni, tuan-tuan yang ramai-ramai ni, akhirnya kita yang akan berdiri di depan Tuhan, tak ada dia, oi, Masya Allah mufti ya, ni dia bagi jalan sikit kat mufti di padang mahsyar. Tak ada. Oh Masya Allah yang Ahmad Muhammad duduk dekat sikit, dia punya pengapit dia mana? Tak ada. Semua orang jawab dengan kadar agama yang telah dia amalkan. Setiap majlis agama yang tuan-tuan pergi, mari dengar kuliah saya ke, siapa ke, dengar lawak ke apa ke, dengan kadar apa kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan apa yang disampaikan itu, dan memahamkan agama kita. Ini hakikatnya. Nak cakap pandai ni, ramai orang. Lah ni orang buat kursus nak pergi cakap pandai. Tuan-tuan pergi ikut jalan Tunku Nur Rahman tu, hak duk jual ubat ikut jalan tu, depa tu kalau jadi penceramah lebih hebat lagi. Ubat sebiji 5 kupang dia boleh jual 15 ringgit. Dia cerita dalam satu ubat tu 10 penyakit dalam dunia ni boleh ada, diselesaikan dengan satu ubat tu. Tak ada lagi saintis boleh buat satu ubat dia, segala kencing manis, sakit kepala duk situ, semua buah pinggang, makan ubat dia habis. Tapi ada orang beli main dengan pandai cakap. Ayah pin cakap tu, baca sahabat terkali, ada orang ikut. Buat teko di tengah-tengah padang tu, ada orang ikut. Cakap pandai, ada orang terpengaruh. Tapi manusia ni bukan dengan cakap ni. Memang hujah penting, dalil penting. Sebab tu Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada pengetahuan tentangnya. So sebab tu bila orang ceramah macam tadi, tanya ustaz, yang ustaz kata tu ada dalam Quran ke? Ada dalam hadis Nabi ke? Dia kata tak ada, tapi yang ni petua saya lah. Petua ustaz kami dengar boleh, tak mau dengar pun boleh. Tapi yang kami tak boleh lawan Quran dan hadis. Kalau nak habaq petua, ramai orang boleh buat petua. Oh, yang ni pendapat saya. Dia pula tanya kita, hang siapa nak tanya saya? Saya ustaz. Dia buat buah tu pula ke dia? Kata Nabi lagi orang tanya. Umar lagi orang tanya. Tuan-tuan, siapa manusia lebih baik lagi daripada Abu Bakar Siddiq? Tak ada dah. Mailah siapa? Umar bin Khattab kata, aku dah bersaing lah. Tak boleh bersaing dengan Abu Bakar. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila. Jika aku boleh mengambil kekasih, saya aku mengambil Abu Bakar sebagai pengasih. Tapi aku kekasih Allah. Nabi SAW kata. Tapi Abu Bakar, tuan-tuan, dia bangun berdiri, dia nak memerintah. Dia kata apa? Ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum.
Wahai manusia, aku memerintah kata kamu, dilantik di kalangan kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni. Jika aku taatkan Allah dan Rasul, tolong aku. Wa in asaitu Allah wa rasulahu fala tuti'uni. Jika aku derhaka Allah dan Rasul, jangan kamu taat aku. Abu Bakar tak kata, hampa kenal aku siapa? Aku Abu Bakar. Masa hijrah Nabi dengan dua gua tu, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika mereka berdua berada dalam syurga, berada dalam gua, ketika dia berkata pada sahabat dia, jangan kepada kawannya, jangan kau berduka cita. Akulah tu, Quran. Jadi aku jadi pemerintah kamu. Kamu jangan nak komplain-komplain pula, kamu dah sama tamarah dengan aku. Dia tak kata. Mari Umar bin Khattab main memerintah. Nabi kata, "Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar." Jika Umar lalu satu jalan, syaitan jalan lalu lain. Hebatnya Umar ni. Kata Umar, "In ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni." Jika kamu tengok aku menyeleweng, betulkan aku. Mari orang agama kemudian kata, "Saya ustaz hang sabar." Wih, sang. Sebab itu saya bukan menghasut. Lagi kata Wahabi juga, kan? Tapi saya nak kata bahawasanya agama berhak kita question orang yang bagi maklumat. Tanya, bukan kita nak lawan, tanya daripada mana? Ada dalam Quran ke? Ada dalam hadis ke? Nabi kata ke? Apa tu amalan sendiri ke? Kena agama. Kita, soal kita dengan Allah dan untuk kita masuk ke dalam syurga. Wallahu ta'ala. Kesian kat tentu lapang nasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Minta maaf kena terpanjang sikit. Terima kasih banyak pada Datuk Arif yang panggil, yang menjemput saya ceramah ni sebab main mesyuarat malam ceramah sekali. Dan saya sebenarnya tonton doa lah supaya tempat ni jadi tempat yang baik dengan masjid yang cantik yang negeri Kelantan ni. Mudah-mudahan diberkati tempat cantik dan menyumbang juga kepada pembangunan orang Islam. Supaya manusia ni dia perlukan environment. Arab kata perlukan bi'ah. Dia masuk dalam bi'ah yang cantik, dia tengok cantik, dia pun rasa nak cantik. Kerana innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik dan sukakan kecantikan, kata Nabi. Bila dia main masjid yang cantik, dia belajar benda yang cantik, dia keluar menjadi masyarakat yang cantik, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.